Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG, Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Selamat datang ke CDL Connecting.Learning Cluster IPG, Institut Pendidikan Guru. Pada petang ini kita seperti biasa ada dua slot ya. Slot yang pertama snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya kita akan ada satu lagi pembentang, iaitu Alhamdulillah ya, petang ni kita ada seorang lagi tokoh, iaitu Tuan Purba Diraja Suhaimi bin Saidin ya, orang besar 32 negeri Perak Darul Ridwan ya. Baiklah ya, pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya ya, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi selaku moderator pada petang ini, dan kita akan beri peluang lah pada anda untuk menentukan soalan ya di akhir slot nanti ya. Baiklah ya, untuk kita mulakan dulu dengan snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Jadi dengan ini saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk. Terima kasih dan selamat petang pembentang kita dan juga kepada semua yang dapat hadir pada petang ni, cikgu-cikgu kita. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah merapatkan jurang atau bridging the gap. Mengapa saya pilih tajuk ni? Dalam banyak mesyuarat bengkel yang saya masih hadiri di kementerian atau dalam sembang profesional kadang-kala, saya dapati bahawa satu daripada jurang di negara dalam pendidikan di negara kita ialah di antara sekolah menengah dan rendah. Dan sekolah rendah dan prasekolah. Dan bila saya sempat bertanyakan kepada pengetua barisan kepimpinan, pernahkah diadakan mesyuarat yang formal, yang rasmi dengan matlamat yang ingin dicapai melalui bengkel dan mesyuarat dan sebagainya? Dia kata berlaku tetapi sedikit saja. Bukan sesuatu yang menjadi satu petanda atau tanda atau satu perkara yang wajib dilakukan di antara sekolah menengah dan sekolah rendah. We need to bridge the gap kerana tak mungkin sekolah rendah menghala ke utara dan sekolah menengah menghala ke selatan. Kita seharusnya menghala ke arah yang sama untuk mencapai matlamat. Menengah merupakan kesinambungan kepada sekolah rendah. Dan dia tak ada pertandingan di antara menengah dan rendah. Tak ada di antara dua darjat, di antara guru menengah dan rendah. Akhirnya kita semua guru maupun di prasekolah. So, kita nak rapatkan jurang boleh berlaku dalam pelbagai segi di antara rendah dan menengah, kadang-kala di antara kaya dan miskin, luar bandar dan dalam bandar, di antara pedalaman dan di antara pinggiran bandar, di antara sekolah dan keluarga, bagaimana kita boleh rapatkan jurang, di antara yang buta huruf dan celik, literate and illiterate, dan di antara yang menganggur dan yang bekerja, di antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita tidak ketahui. So, apakah jenis apa perkara yang kita boleh bincang? Saya akan sebut satu-satu nanti untuk merapatkan jurang di antara sekolah menengah dan sekolah rendah yang merupakan feeder kepada sekolah menengah. So, kita kena duduk bersama dengan sekolah feeder kita, iaitu sekolah rendah. Kita mungkin menghadapi conceptual gap. Pelajar masih lagi tak menguasai konsep teori dan sebagainya. Atau skills gap. Pelajar tidak menguasai kemahiran. Tahap penguasaan mereka ada perbezaan dia. Atau language gap seperti saya sebut. Pelajar dah 6 tahun belajar bahasa Inggeris. Tapi bila datang ke tingkatan 1 atau dari tahap 1 ke tahap 2, masih lagi tak boleh membaca dengan fasih. So itu language gaps. Atau knowledge gaps, ilmu yang sepatutnya ada pada pelajar maupun ilmu sosial, ilmu tentang emosi dan sebagainya, tidak ada.
So those are knowledge gaps. Atau cultural gaps. Pelajar tu tidak pernah didedahkan kepada budaya-budaya yang berbeza, budaya duduk di bandar dan sebagainya. So, bila kita dapat duduk bersama, guru sekolah rendah dan menengah, mungkin kita duduk mengikut panitia. Guru bahasa Inggeris duduk bersama. Guru matematik duduk bersama. Kenapalah pelajar datang ke tingkatan 1 ni, olahan bahagi tu dia masih lagi kurang. So, kita perlu menangani isu the skills gap, tahap penguasaan kemahiran murid. Transisi daripada rendah ke menengah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita boleh rangka, khususnya lepas pandemik, apakah inisiatif yang kita boleh ambil untuk learning loss, kekurangan pembelajaran yang berlaku, learning deficit, teaching loss kerana terlalu sibuk dengan banyak perkara kita tak sempat nak mengajar. Dan bila berlaku teaching loss, maka sudah pastinya ada unfinished learning, pengajaran atau mata pelajaran yang topik yang tidak dapat dihabiskan, tidak dapat dilaksanakan. Tahun akademik sudah berakhir, tapi ada unfinished learning. So we should sit together untuk menangani isu-isu sebegini. Right? Dan kita mengenal pasti intervensi ikut resource. Ini yang sangat penting. Apa yang boleh dilaksanakan di Putrajaya mungkin tak boleh dilaksanakan di Tawau. Kerana kita kena tengok sumber yang ada, kepakaran guru yang ada. So, bila kita kenal pasti intervensi, kita harus lihat apakah resource yang ada dan apa yang diperlukan. Mungkin kita boleh outsource resource yang diperlukan. Duduk bersama di antara rendah dan menengah untuk fikirkan. Of course, guru menengah boleh duduk bersama mereka untuk rancang intervensi bagi menengah saja dan bagi rendah saja. Tapi untuk kesinambungan pembelajaran dan membina jaringan profesional, kerana dalam lingkungan cerita besar, the big picture, kita nak bina jaringan profesional. Kita kenali antara satu sama lain. Menengah dan rendah, guru-guru kenal. Kita boleh kongsi ilmu. Kita boleh kongsi makalah, majalah, artikel. Kita boleh buat PLC. Kenapa mesti PLC di antara menengah saja? Tapi PLC boleh berlaku di antara menengah dan rendah. Di antara rendah dan prasekolah. Atau di antara prasekolah, rendah dan menengah. Together. Itulah yang akan memperkayakan lagi pengalaman. Kita akan memahami dengan lebih terperinci mengapa satu-satu langkah diambil oleh seseorang guru itu. Daripada kita fikir, kenapa mereka tak buat ni? Kenapa mereka tak buat ni? Kadang-kadang kita kena dengar, duduk bersama. Let's listen. The magic of listening and being listened to. Ingat, ini bukan revolusi pertanian, bukan revolusi industri, bukan revolusi informasi. Ini revolusi emosi. Kita jaga emosi orang. Kita jaga feeling orang. When people have good feelings, mereka boleh bekerja sama. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu 5 perkara bagaimana kita boleh jadi lebih profesional, bantu di antara satu sama lain. We are bridging the gap, bukan di antara generasi. Guru muda pun boleh bantu guru yang senior. Guru senior pula boleh bantu guru muda. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat, ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Right? Minda kita sudah dimerdekakan. So, ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, tuan-tuan. So, terima kasih sekali lagi. Have a nice weekend. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang amat menarik tadi, perkongsian yang bertajuk Bridging the Gap. Ya, ya betul, gap itu yang banyak menghalang kita untuk bekerja dengan lebih cekap, dengan lebih baik lagi. Jadi, bridging the gap itu merupakan satu pendekatan yang perlu kita laksanakan dalam sistem pendidikan kita lah. Ya. Baik,
seterusnya kita akan pergi ke slide yang kedua pada petang ini, iaitu pembentangan CDL yang akan dilaksanakan oleh seorang lagi pembentang. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada uh, Tuan Purba Diraja Tuan Haji Suhaimi bin Saidin. Selamat datang Tuan Haji. Mungkin mic belum dibuka. Assalamualaikum. Tuan Waalaikumsalam Haji. warahmatullahi. Baik, sama saya ucapkan selamat datang. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih lah ya kepada Tuan Haji Suhaimi. Uh, kita dulu panggil Patuk ya. Panggil Patuk je. Patuk ya. Patuk. Uh, Terima kasihlah ni atas kesediaan apa menyertai CDL ataupun ni apa nama ingin dapat berkongsi input dalam CDL Connecting.Learning pada petang ini, walaupun dalam keadaan notis yang amat singkat ya. Dalam sesingkat masa itu pun patut dapat bersedia ya berkongsi pengalaman beliau ya. Jadi sebelum saya serahkan kepada Pak Tok ya, pada petang ini saya ingin bercerita sedikitlah latar belakang secara ringkas ya, apa nama ni Pak Tok ni. Baik, nama diberi ya, nama gelaran Tuh Purba Diraja Suhaimi bin Saidin ya. Apa nama ni, merupakan orang besar 32 Perak ya, Perak Darul Ridwan ya. Ini untuk makluman ya, ini gelaran ni ada di negeri Perak sahaja ya. Kita ada gelaran ni dalam apa namanya susunan apa ni pentadbiran apa Kesultanan Negeri Perak ni apa Kerajaan Negeri Perak ya. Kita ada beberapa uh, apa namanya jawatan yang digelar orang besar ya. Jadi alhamdulillah ya kita dapat orang tokoh petang ni, Tokoh Berdiraja yang merupakan orang besar 32 Perak Darul Ridwan. Dan beliau ya memiliki kelayakan akademik ya dalam bidang apa nama ekonomi ya, dari UPM ya. Itu peringkat sarjana muda lah ya. Kemudian Master uh, Business Administration Stirling University Scotland, Bachelor Jurisprudence Law Universiti Malaya, dan terlibat dalam dunia korporat seperti Petronas, MTDC, UEM, Berhad lah ni, UPD ya, Akademia dan juga merupakan mantan Dekan Fakulti Pemasaran dan Teknologi Maklumat Universiti Sultan Azlan Shah, atau lebih dikenali sebagai, ringkasnya dikenali sebagai USAS ya. Dan jawatan beliau di USAS jawatannya adalah Profesor Madya ya. Okey, gelaran jawatan lah sebagai Profesor Madya. Baiklah ya, saya dengan ini ingin menyerahkan kepada Tuan Purba Diraja Suhaimi bin Saidin ya untuk memulakan perbincangan pada petang ini. Jadi saya persilakan Pak Tok ya untuk memulakan bicara. Persilakan ya. Terima kasih Dr. Abdul Hadi Muhammad Rawi ya yang telah menyebut saya ya. Ini kali kedua. Kali pertama dulu saya berikan topik MCKK impression ya. Jadi terima kasihlah kerana sudi menyebut saya sekali lagi, dan snippet yang dibuat oleh Datuk Dr. Mahinda ya, memang setiap kali menarik, sangat menarik apa ni
Jadi pada hari ini saya memikirkan bahawa saya nak kongsi uh, berkenaan dengan fikiran daripada kita punya dari Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Perak Raja Nazrin, Sultan Nazrin Shah Muhyiddin Shah, ya, kerana dalam buku sebenarnya siri titah ni ada dua siri, ya, siri yang pertama dan siri yang kedua. Jadi saya telah pilih titah baginda di dalam siri yang kedua ini, bertajuk Guru Pembina Negara Bangsa. Jadi seperti yang kita tahu, Duli Yang Mulia Sri Bekas Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah, dari segi dia punya love ataupun dia punya kecintaan terhadap ilmu, terhadap pendidikan adalah sangat tinggi. Kita tengok daripada ucapan beliau banyak menyentuh tentang peranan guru, dalam siri titah yang pertama ada dua jilid. Dia juga membentangkan tentang peranan perguruan, ya. Dia telah membuat satu titah ucapan bertajuk Sekolah Melahirkan Masyarakat Satu Negara Satu Warga. Ini dibuat di sebuah sekolah di perasmian Sekolah Kebangsaan Sri Semudra Sri Manjung. Jadi teks ucapan baginda sangat menarik, tetapi saya pada hari ini sempena dengan kemerdekaan kita, saya petik ucapan baginda dalam siri titah kedua, ya, yang dilahirkan di majlis santapan tengah hari untuk meraihkan warga pendidik sempena sambutan Hari Peringkat Negeri Guru Peringkat Negeri Perak pada 20 Mei 1217 Sabtu di Istana Iskandariah Kuala Kangsar Perak, ya. Jadi bagi kami orang besar Perak, kita mempunyai selalunya akan diberi kepada kita buku-buku yang berbentuk titah baginda, ya. Kita ada dua. Jadi saya pilih titah yang kedua ini, iaitu Guru Pembina Negara Bangsa. Kalau kita tengok daripada segi, saya telah bagi sinopsis yang ini. Kalau kita tengok daripada segi bagaimana baginda menghargai guru, ya, dengan memberikan satu sambutan di peringkat di negeri Istana Iskandariah, itu adalah satu penghormatan yang tertinggi diberikan kepada pendidik-pendidik guru-guru di negeri Perak, ya. Jadi sempena dengan itu, baginda telah membuat satu ucapan, ya. Ucapan kita panggil titah lah, ya. Secara saya tidak akan bacakan ucapan itu secara penuhnya, tapi saya akan buat macam snippet juga lah. Snippet. Dalam muka surat pertama ini, dia telah seperti mana biasa kita tengok macam mana dia punya keilmuan itu, baginda punya keilmuan, dia telah memberi satu rangka sebelum beliau baginda membuat ucapan seterusnya, iaitu seperti biasa dia akan memberikan takrif apakah yang dikatakan guru pembina negara bangsa, ya. Baginda telah menggunakan dengan fakta, iaitu Kamus Dewan mentakrif negara bangsa sebagai negara berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Negara satu bangsa. Negara ialah entiti politik, entiti geopolitik. Dia satu konsep kenegaraan yang memperolehi pengesahan politik. Negara bangsa ini adalah a sovereign nation. Sovereign nation.
So beliau baginda telah memberikan takrifnya ikut bukan takrif dia beliau baginda sendiri, tetapi takrif berdasarkan kepada kamus dan bahasa. Kita tengok begitu ya, bagaimana telitinya baginda sebelum baginda membuat satu ucapan atau dia semuanya disandarkan kepada fakta ya. Kemudian diteruskan dengan membina bangsa, rintitan membina bangsa. Baginda memulakan membina bangsa negara ialah proses yang kompleks lagi rumit, proses berterusan yang tidak ada noktah. Ketika negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, yang dilahirkan ketika itu hanyalah sebuah negara baharu, negara merdeka yang mempunyai kedaulatan ke atas warga dan wilayah yang ditetapkan, tetapi bangsa Malaysia belum wujud. Ini adalah rintitan yang baginda tekankan ya. Maknanya pada masa 1957 bangsa Malaysia belum wujud. Kesungguhan hasrat membina negara bangsa perlu dilandaskan atas minda dan melalui hati terbuka. Diperkukuhkan dengan keikhlasan, mahu mencipta penyatuan dan bekerja untuk mencapai penyatuan. Hasrat membina negara bangsa akan hanya tercapai jika ada penyatuan niat dan penyatuan kesungguhan antara kerajaan dengan warga, diterima sebagai agenda nasional bersama, dilaksanakan dengan satu tekad, satu kesungguhan, menjiwai semangat di mana bumi dipijak dan di situ langit dijunjung, menjunjung prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Baginda telah memberi satu framework ataupun kerangka untuk ucapan untuk teks seterusnya, iaitu penumbuhan persekutuan pada 1957 disusuli dengan pembentukan Malaysia ialah pencapaian untuk menubuhkan sebuah negara merdeka, sementara membangunkan negara bangsa ialah proses yang masih menghadapi pelbagai cabaran dan amat dibimbangkan. Di sini saya tak bacakan ini, tetapi dia telah baginda telah menggambarkan bahawa bagaimana kompleksnya untuk membina satu negara bangsa pada tahun 1957 ya. Jadi ditekan di sini terdapat banyak polemik dan diversity yang mengundang kepada kontroversi, semakin dipolemikkan dan semakin dipolitikkan. Jadi negara bangsa tu pada tahun 1957 masih rapuh lagi, ya, masih rapuh lagi. Kemudian seterusnya, ya, saya telah ceritakan bagaimana baginda melihat diversity dan rencam politik dan sebagainya telah merumitkan dan menyebabkan polemik untuk mewujudkan negara bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Setelah 60 tahun ya, rangka seterusnya, setelah 60 tahun mencapai kemerdekaan negara bagai telah melupakan institusi yang pernah di sini baginda telah memasukkan peranan, sebab tajuk kita ialah guru pembina negara bangsa. Dalam teks yang seterusnya dalam ini, baginda telah mula memberi satu kerangka tentang peranan guru sebagai pembina bangsa. Setelah hampir 60 tahun mencapai kemerdekaan negara, bagai telah melupakan institusi yang pernah berperanan sangat penting dan sangat berkesan membina prasarana minda yang telah mencetuskan gerakan untuk kemerdekaan.
Di samping menyediakan platform penyatuan dalam kalangan rakyat daripada pelbagai agama, pelbagai kaum dan pelbagai negeri yang kesetiaan mereka iaitu adalah kepada raja dan pemerintah di negeri masing-masing. Pada era pra-kemerdekaan, tanah Melayu belum dikenali sebagai sebuah negara, belum ada bendera negara, belum ada lagu kebangsaan, belum ada bahasa kebangsaan, belum ada ketua negara yang bergelarian di Pertuan Agong, iaitu era pra-kemerdekaan. Namun begitu, di sini digambarkan bagaimana peranan guru. Namun begitu, rakyat di tanah Melayu ketika itu telah ada penyebut atau denominator. Di sini adalah baginda maksudkan guru, yang sama mahukan sebuah negara merdeka berkerajaan sendiri. Warga guru ketika itu, terutama yang berada di sekolah pondok, di sekolah agama dan di sekolah Melayu, adalah antara penggerak paling vokal menjuarai tuntutan kemerdekaan, dan sekolah telah berperanan sebagai tapak semayan benih penyatuan hasrat dan penyatuan matlamat. Jadi di sini dalam kerangka ini baginda telah mengangkat martabat guru dari pandangan berdasarkan sejarahnya. Jadi seterusnya lebih kepada agenda pendidikan diutamakan oleh kerajaan dengan peruntukan yang besar. Jadi saya skip yang itu ya. Peruntukan memang kita tahu perbelanjaan kerajaan memang setiap tahun peruntukan yang paling besar setiap tahun paling besar, dan menjadikan lebih besar daripada, kalau mengikut baginda, lebih besar daripada peruntukan untuk pertahanan negara. Seterusnya beliau baginda menekankan bahawa peranan guru pada guru berada di barisan hadapan, peranan sebagai ejen perubahan yang paling berkesan, menggerakkan minda dan mencapai budaya keilmuan dalam kalangan warga. Itu tinggi baginda mertabatkan guru. Di samping komitmen kerajaan, pendidikan merupakan mauduk, bahasa baginda memang tinggi, mauduk yang mendapat tempat utama. Dan jadi di sini disentuh juga sedikit tentang warga guru merupakan komposisi warga guru dan politik di dalam era kemerdekaan. Disentuh di sini, saya baca perenggan yang menyentuh sedikit. Sehingga awal tahun 90-an, 80-an, warga guru merupakan 41% komposisi perwakilan di Perhimpunan UMNO, parti politik yang diidamkan oleh pemimpin UMNO yang bercita-cita besar. Jawatan Menteri Pelajaran dilihat sebagai tapak lonjakan untuk mendapat jawatan parti dan jawatan kerajaan yang lebih tinggi, dan para guru berperanan sebagai kingmaker. Jadi di sini ditunjukkan bahawa bagaimana guru adalah merupakan penentu kepada kerajaan pada tahun 80-an. Tetapi namun dalam tahun 90-an, 20 tahun pertama kemerdekaan negara, guru merupakan untuk tempoh 25 tahun kemerdekaan negara, warga guru terlibat secara langsung di bilik darjah atau secara tidak langsung melalui penglibatan dalam proses pengubalan dasar dan pengolahan agenda membina negara bangsa. Kenapa? Kerana mereka mempunyai, guru-guru juga
adalah merupakan kelompok terbesar pada masa itu yang berada di dalam parti kerajaan pada masa itu. Jadi pelibatan guru sebagai penggubah dasar pendidikan amatlah besar pada masa itu. Tetapi yang ini telah susut dengan adanya dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan dan sebagainya. Wujud kelas, namun demikian kelas menengah Melayu yang berjaya dilahirkan di mengikut matlamat dasar ekonomi baru telah menyusutkan peranan guru di dalam kerajaan, dalam kabinet dan sebagainya. Jadi di sini sampai sekarang lah masih kelas menengah Melayu lah yang memprovokasi. Saya tak baca yang itu. Dasar pendidikan nasional menjadikan pokok masyarakat. Kemudian baginda angkat balik. Tadi mula-mula zaman pasca 25 tahun pertama kemerdekaan, guru adalah penentu atau kingmaker untuk kerajaan. Tetapi telah dicairkan pada tahun 90-an sampai dengan wujudnya kelas menengah Melayu. Tetapi baginda telah mengangkat balik taraf guru. Dunia hari dalam teks dunia hari esok dilahirkan dalam alam persekolahan hari ini, dan para guru berperanan sebagai juru bina kepada sebuah negara bangsa. Begitulah tingginya harapan baginda kepada guru. Para guru ialah dermawan yang amat pemurah dan pemegang amanah kepada kebajikan umum. Terbukti bahawa negara yang mengutamakan peranan guru, negara yang menghargai perkhidmatan guru, negara yang meletakkan agenda pendidikan mendahului agenda lain, dan negara yang mengiktiraf, mentakrif perbelanjaan pendidikan sebagai pelaburan yang memberi ulangan dividen besar, ialah negara yang membina landasan yang strategik serta memiliki wawasan yang bijak. Agenda pendidikan sama sekali tidak boleh dikompromi dan kualiti pendidikan tidak boleh dikorbankan kerana negara dibangunkan oleh warganya dan warga dibentuk oleh guru. Itulah tingginya baginda meletakkan guru dalam pembinaan negara bangsa. Jadi saya akan petik beberapa teks ataupun ucapan yang ini saya ini. Sesungguhnya sekolah adalah institusi terbaik untuk menyekit semangat negara bangsa. Negara bangsa, peranan yang telah dilaksanakan oleh sekian lama. Jadi baginda juga telah memetik di sini memetik seorang pensyarah di sebuah universiti di Afrika Selatan memaparkan satu mesej secara ekspresif di pintu masuk kolej. Baginda tidak menggunakan perkataan sendiri, tetapi ini ialah satu yang baginda quotes ataupun baginda ambil dan di notakan, iaitu meruntuhkan sebuah negara tidak memerlukan bom atom atau penggunaan peluru berpandu jarak jauh, tetapi negara boleh diruntuhkan dengan menurunkan kualiti pendidikan dan membenarkan para pelajar meniru dan menipu dalam peperiksaan. Seorang pesakit akan menemui ajal jika dirawat oleh doktor yang lulus peperiksaan secara menipu. Bangunan akan runtuh jika dibina oleh jurutera yang lulus peperiksaan secara menipu. Wang akan lesap di tangan akaunten yang lulus peperiksaan secara menipu. Kemanasan akan musnah
tangan ulama di tangan ulama yang lulus peperiksaan secara menipu, keadilan akan tercicir di tangan hakim yang lulus peperiksaan secara menipu. Minda anak-anak akan terbantut di bawah bimbingan guru-guru yang lulus peperiksaan secara menipu. Jadi disimpulkan, runtuh pendidikan, runtuhlah negara. Beliau, Baginda juga telah dalam teks ucapannya telah mengatakan negara besar China dalam mencari formula ketenteraman telah membina tembok besar, tetapi terlalu sibuk membina tembok tetapi lupa untuk membangunkan insan. Jadi terdapat kajian yang mengatakan yang telah menghancurkan, itu sebabnya saya rungkaikan, walaupun mempunyai tembok besar tapi telah terdapat 3 peperangan yang dikalahkan oleh yang menaluki China, kerana mereka tidak mengutamakan modal insan tapi lebih kepada untuk membina tembok besar. Jadi saya rasa saya nak ini adalah harapan. Ini tadi saya tertarik dengan Datuk Mahinda yang bercerita pasal darjat ataupun berkenaan dengan digital divide, jurang. Jadi di sini pun Baginda ada menyatakan bagaimana digital divide antara bukan digital divide, jurang perbezaan antara berbagai kelompok di kalangan pendidikan yang Terapatkan jurang. merapatkan jurang, ya. Jadi yang ini Baginda sentuh, dan pasti kita, sekolah ialah medan tempur penting untuk menangi minda warga muda. Para guru ialah soldadu yang berada di barisan depan. Datuk Dr. Mahinda tadi mengatakan kena pergi turun, pergi apa ni. Tapi Baginda telah berucap dalam tahun 2017. Sekolah ialah medan tempur penting untuk memenangi minda warga muda. Para guru ialah soldadu yang berada di barisan hadapan, dipertanggungjawabkan untuk mencanai minda dan membentuk watak warga muda. Oleh itu, input, tadi kita akan pasti input. Para guru amatlah penting dan tidak boleh disisihkan ketika menggubal dasar berkaitan pendidikan. Ilmu peperangan menetapkan bahawa input daripada soldadu yang berada di medan tempur lebih berharga daripada andaian para pemikir yang berada di ruang istana. Putrajaya akan berupaya menggubal dasar yang lebih mantap jika rintihan daripada soldadu bawahan, front soldier yang bertugas di sekolah-sekolah di Banun dan Kemar, di Terong dan Kuala Sepetang, di Pos Piah dan Pos Legap, ini kawasan orang asli, saya suka sebut jadi biasa, di Ulu Geruntum dan Sri Tanjung, turut diberikan pendengaran sewajarnya. Jika terdapat jurang yang terlalu jauh antara realiti di medan tempur dengan andaian di pusat kawalan, dibimbangi dasar menjadi tempang dan arahan kelihatan sonsang. Jadi tadi bertepatanlah dengan kata tadi. Jadi kita tengok bagaimana rendah
hati budi baginda ini ya untuk saya tutup lah. Ya. Ini adalah menggambarkan bagaimana baginda walaupun baginda adalah sultan, tetapi bagaimana dia menghargai guru dengan ucapan ini yang diadakan di Istana Iskandaria. Seluruh warga guru telah memberikan khidmat cemerlang lagi gemilang kepada negara dan bangsa. Asuhan ayahanda dan bonda yang Beta dan Raja Permaisuri lalui telah dilengkapkan dengan didikan para guru yang telah memberikan bimbingan dengan penuh dedikasi, komitmen, keikhlasan dan kejujuran. Saya petik ya, perkataan ini ada perkataan baginda ya. Jadi saya petik. Beta berdua terhutang budi dan amat berterima kasih kepada warga guru yang begitu besar jasanya. Bukan sahaja kepada beta berdua, malah kepada putera dan puteri beta. Majlis yang tidak seperti ini ialah tanda penghargaan beta berdua untuk menghargai pengorbanan dan khidmat terbilang warga guru. Semoga kehidupan saudara-saudari dan ahli keluarga dikurniakan kepada Allah dengan limpahkan kejayaan cemerlang kepada seluruh saudara-saudari sebagai ganjaran kepada khidmat bakti saudara-saudari mengilmukan anak-anak didik. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang menunjuk kebaikan maka dia akan mendapat pahala seperti pahala yang mengerjakan riwayat Muslim. Jadi saya tutup kupasan guru pembina negara bangsa daripada teks ucapan Baginda Sultan Nazrin Muhyiddin Shah, ciri titah keduanya. Jadi itulah yang saya nak kupas hari ini. Dan sebenarnya buku ini ada dijual ya, saya rasa ada dijual di DPP, terbitan DPP ya. Ada buku titah Sultan Nazrin Muhyiddin Shah yang pertama dan titah yang kedua. Ya, ada sejauh ini ada dua ini. Dan banyak dalam tu dan ada ucapan yang menggambarkan tentang peranan guru ya. Sekolah melahirkan masyarakat, satu negara, satu warga dan banyak. Jadi itulah. Terima kasih Dr. Abdul Hadi dan warga guru yang sudi menyebut saya untuk memberi berkongsi sedikit tebisan ciri titah Sultan Nazrin Shah. Jadi itulah saya bukalah seterusnya kepada baik, terima kasih Pak Tok ya. Atas perkongsian tadi ya, kita dapat dengar sama-sama apa yang dititahkan oleh Baginda Sultan Perak lah ya. Jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini. Kebetulan pada ruangan chat itu ada soalan yang dikemukakan oleh Encik Azmi dia bertanya pada kita lah, pada Pak Tok perbezaan apa beza pendidikan zaman 1960 dan sekarang. Mungkin Pak Tok boleh berkongsi sikit lah pengalaman orang lama. Ya, terima kasih ya Saudara Azmi, Cikgu Azmi ya, yang melontarkan satu soalan yang yang boleh dikatakan sesuai juga lah sebab tahun 60-an saya sekarang itu dah nak masuk 70 dah. Jadi kalau tahun 60-an kita mempunyai
saya rasa dalam masa kita nak membina bangsa pada masa itu, pada tahun 60-an kebanyakan uh, kita yang saya rasa peluang untuk belajar sekarang ni lebih luas ya, tetapi 60-an walaupun tidak begitu luas untuk sekolah pun tak banyak lagi, tapi saya rasa ini pandangan peribadi saya rasa sangat kompetitif. Kalau kita nak excel atau kita nak cemerlang pada masa itu, kita mestilah seorang yang uh, bijak untuk kita ke depan. Ya. Pada masa tahun 60-an, saya masih bersekolah di tahun 67 saya di sekolah lower secondary school Sungai Siput ya. Masa itu dan saya masuk ke remove class daripada sekolah Melayu, saya masuk ke remove class dan saya pertama kali bercampur dengan India, China dan sebagainya. Tetapi pengalaman itulah yang saya rasa paling menarik kerana bila kita bercampur tu kita tahu. Kemudian pada ketika itu saya nak kongsi sikit lah. Saya telah berjaya ya mengalahkan itu sebabnya bila orang sebut MERI itu saya rasa saya mengalahkan, boleh katakan tiap-tiap kali peperiksaan diadakan dalam kelas apa, saya akan top student. Jadi bila LCE masa itu jadi saya memang rasa apa ni amat penting lah ada peperiksaan terhadap. Masa di LCE saya mendapat keputusan yang terbaik sekali di itu tahun 60-an ya, tahun 70-an lah, daripada 67 saya masuk sebagai 15. Jadi selepas itu 3 tahun ya. Di situ saya telah mendapat keputusan LCE merupakan yang terbaik boleh katakan di seluruh Sungai Siput pada masa itu, kerana saya ditawarkan untuk memasuki Maktab Tentera Diraja, kemudian Malay College Kuala Kangsar dan juga Technical Institute Penang. Jadi nak tunjukkan bagaimana mereka meraihkan kejayaan pada tahun-tahun 60-an. Yang datang bawa surat tawaran daripada Maktab Tentera itu ialah kerani berbangsa Cina, Mr. Lee dan juga kawan ayah saya bangsa India datang bawa ke rumah memberi kepada saya tawaran yang telah diadakan, telah diberikan kepada saya. Jadi maknanya pada tahun 60-an itu ilmu mereka yang bijak dan dianggap sebagai satu untuk dikongsi oleh semua komuniti. Ya, bukan orang saya budak Melayu tetapi saya punya kerani Cina dan yang lagi seorang Mr. Rahman Chandra itu adalah kawan ayah saya yang berbangsa ini, berkawan baik dengan saya. Kemudian selepas itu di masa itu bila saya di Malay College Kuala Kangsar, dia punya merit tu masih menjadi salah satu daripada perkara yang utama ya. Di mana kalau nak excel, nak berjaya, kita mesti boleh kalau di Malay College, kalau kita setakat pandai belajar saja, kita tidak akan mendapat orang kata recognition daripada kita punya colleague, kawan-kawan colleague. Kita mesti sukan mesti bagus, stage pun kita mesti bagus, maknanya boleh berdebat dan sebagainya. Kemudian kita result periksa pun bagus. Itu yang penting, holistik. Sebab itu masa saya di Malay College, saya walaupun saya pada kampung, saya daripada Sungai Siput, tapi saya dan Datuk Nazri Aziz pada masa itu dia tingkatan 6 rendah, saya tingkatan 5. Saya tak takut berdebat dengan dia, walaupun dia anak seorang duta lah daripada London ya, duta London.
Tapi saya uh, apa ni, sebab masa itu merit tu bukanlah kerana target dan sebagainya macam dikatakan tadi, tetapi diri kita. Ya, jadi saya rasa di masa itu, tapi ini mungkin pandangan old school ya. Masa itu dia punya merit tu lebih kepada lebih holistik. Pada tahun 80-an kita tak dengar kata apa ni, yang keluar katalah daripada Black College hanya kalau yang 9A atau 8A itu ada dalam 5 orang atau 3 orang. Kita tak ada banyak. So saya rasa tapi bila kita tengok kejayaan yang telah yang diterima ya, adalah sangat tinggi. Jadi kalau macam Dr. Azmi ataupun Cikgu Azmi tadi mengatakan nak tengok macam ni, sekarang banyak A, terlalu ramailah A ya, sampaikan terpaksa PMX ya, Perdana Menteri kita ya, PMX daripada Malay College Berkangsa, Rafizi Ramli daripada Malay College Berkangsa, maksudnya apa ni, Datuk Najib Aziz, lebih kurang my batch. Kemudian Nick Nazmi dan Baby Akmal daripada Johor. Jadi ini jadi bila PMX Perdana Menteri kata bahawa stand A boleh masuk matrikulasi, sedangkan dulu tak ada, there is no such thing. Tapi budak-budak Melayu masa itu masih boleh terus ke depan, boleh pergi ke mana saja di dunia, kita tak ada masalah apa juga subjek daripada engineering sampailah actuarial science kita boleh buat. Tapi sekarang ni saya lihat anak-anak sekarang ni dia lebih mengelak daripada untuk membuat macam saya di Universiti Sultan Abdullah Jatuh dari bahagian teknologi maklumat tu, salah satu daripada dia punya requirement mesti ada additional math. Nak cari budak Melayu yang ada additional math memang sangat susah. So jadi bila kita sekarang ni mungkin mengejar numbers of A's tetapi bukan mengejar subjek itu. Jadi ini pandangan old school. Jadi saya dah lama tinggal ni. Itulah pendapat saya, Cikgu Azmi ya. Okay, itulah pandangan saya pada 60-an hingga ke sekarang. Sekarang ni kemudahan banyak, kemudian mungkin apa ni, dari segi konten ya, subjek matter lebih meluas lah. Itu sajalah pandangan saya. Baik, terima kasih Fatuk ya atas penjelasan tadi. Apa nama ni, jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh Encik Azmi ya. Mungkin ada soalan lagi daripada rakan-rakan pendengar yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan terus ya, soalan kepada Pak Tok ya, ataupun menaip soalan tu pada ruangan chat tu. Dan pada masa yang sama sekarang ni kita telah kongsikan borang untuk apa nama kehadiran hari ini ya. Sambil-sambil kita mendengar apa tu pembincangan oleh Pak Tok, kita boleh isikan borang itu. Ada soalan ya? Sila ni kemukakan soalan. Baik, kalau tak ada, sementara menunggu soalan tu, saya nak bertanya sikit lah kepada Pak Tok ya. Berkenaan dengan apa nama keadaan kita, pelajar murid kita pada hari ini. Kalau kita bandingkan dengan suasana, saya nak kaitkan dengan soalan Cik Azmi tadi ya. Suasana pada tahun tadi apa 60-an ya. Kalau tak silap saya pada zaman itu kita baru lepas perang ya, baru lepas merdeka, suasana mencabar, akses kepada pendidikan itu terbatas ya. Masa itu saya perhatikan pelajar atau murid mencari pengetahuan ya, mencari peluang walaupun untuk peluang itu agak terbatas ya.
Tapi hari ini, keadaan hari ini, uh, pendidikan tu terlalu meluas, boleh kita capai, boleh kita dapat di mana-mana, tetapi ada kecenderungan pelajar-pelajar kita tak berapa berminat dengan nak belajar secara formal ni. Ini pun saya rasa satu fenomena yang kita kena perhati. Dia kata apa belajar, sambung SPM, sambung masuk universiti, apa dia boleh buat duit dengan jadi YouTuber, jadi influencer, ya. Jadi saya nak tanya lah, apa pandangan apa ataupun nasihat daripada Pak Tok lah berkenaan dengan fenomena yang ada berlaku sekarang ni lah. Ya. Terima kasih Dr. Hadi. Ha. Jadi inilah satu fenomena yang sangat-sangat merisaukan kita. Sangat merisaukan kita. Kerana fenomena ini dia banyak melibatkan kepada bangsa Melayu. Kalau kita tengok fenomena yang mengatakan tidak perlu kita belajar tinggi dan sebagainya, kerana kita lebih banyak boleh dapat wang dengan menjadi YouTuber ataupun jadi Grab punya Grab punya ini. Kita tidak nak memandang rendah pada ini, tapi kita yang tak ambil katalah 30,000 tak ambil SPM tu adalah budak bangsa Melayu, kita pendidikan adalah semua, tapi fakta kita kena sebut lah, Jadi bila kita tengok begitu, kita rasa sedangkan bangsa lain, mereka ilmu tu amatlah penting kepada mereka. Sekarang ni kalau yang nak kata TVET apa semua tu, which is good, akan membuat kita ada career untuk short term apa bagus. Tetapi macam untuk terus sampai ke peringkat universiti apa tu, perlu ada kita punya pool yang ini. Macam sekarang ni kalau kita tengok stop sekarang ni, MARA pun dah stop dah untuk pelajar-pelajar Melayu, pelajar Bumiputera untuk membuat membuat bahagian kedoktoran, kononnya doktor berlebih. Tetapi kita tengok bangsa-bangsa, anak-anak bangsa lain, kita tabik mak bapak mereka hantar ke luar negara anak-anak mereka. Ada satu ketika nanti kita nak cari doktor Melayu akan agak susah, kerana Universiti Melaya pun dia kata pendidikan untuk Universiti Melaya akan buka 200 orang. 200 orang saya rasa akan ada, kalau ada pun 5 orang saja Melayu kat situ. Bukan, it is based on merit. Jadi based on merit. Jadi kita kena kekalkan macam tadi, macam tuan kita tadi. Kita lulus tu mestilah berdasarkan, janganlah lulus kerana kita nak bagi lulus saja. Tuan tekankan ini. Jadi itulah saya sangat risau bila yang menjadi ikon ialah bukan orang yang bukan ilmu, tetapi is money. Bila duit jangka pendek, dipandang sebagai satu yang dapat orang kata dapat memberi karier kepada mereka. Jadi itulah sangat risau. Bukan apalah kan. Ini kita bukan yang to be racist atau tidak, tapi kita terpaksa menerima fakta. Tiap-tiap hari kalau kita pergi di Kuala Lumpur, saya bekerja di Kuala Lumpur dekat 30 tahun. Tiap-tiap pagi kalau yang pergi kerja yang naik motor tu 90% atau 95% adalah anak-anak bangsa Melayu. Jadi menunjukkan China dan India tidak pergi kerja naik motor. Itu menunjukkan bagaimana ekonomi ini. Udahlah ekonomi begitu, kita pula sekarang ni mengabaikan
mengabaikan ini. Sebab selalunya kita nak buat orang Melayu ni, minta maaf ya kepada my colleague, Mr. Tan apa semua ni, I'm talking about fact ya. And in fact, bila dia orang ambil subjek sekarang ni, itulah ada polemik sekarang ni. Kita tengok polemik tentang agama. Kalau keluar daripada pengajian Islam, saya rasa tak kurang ada daripada kalau daripada JUSAS katalah keluar dalam 3,000 orang. Daripada kuis ramai dalam rasanya dalam 10,000. Daripada kuis di Perlis. Jadi subjek ini memang ramailah graduate, tapi ada kita perlukan dalam berbagai bidang, kita perlukan daripada actual science lah, tambah dalam digital punya ini. Jadi itulah saya punya kerisauan lah. Kalau macam saya rasa dalam CDL ni banyak yang penggubah dasar, yang boleh jadi penggubah dasar. Tolong kemukakan seperti yang dikatakan oleh tuanku tadi, penggubal dasar adalah yang soldadu yang berada di barisan depan. Jadi itulah minta sangatlah kepada doktor dan rakan-rakan doktor supaya berani untuk merungkaikan benda-benda yang ini. Itulah harapan saya. Risau kita tengok keadaan, boleh katakan hanyut lah sekarang ni dengan tak ada examnya. Exam tak ada. Satu masalah juga, dulu kita tahu kalau nak itu tu kita tapis dah, masa darjah 6 kita dah tapis dah. Tingkatan 3 kita tapis, dan SPM selalunya yang nak menentukan universiti mana kita nak kan. Itulah minta sangat-sangatlah penggubah dasar macam Dr. Hadi dan juga Dr. Azmi dan sebagainya, untuk melihat berberanilah kita untuk memberi input kepada penggubah dasar. Dapat sekarang ni saya tengok PM pun lebih terbuka lah. Jadi itulah pandangan saya, Dr. Hadi. Saya haraplah Dr. Hadi dapat sebagai penggubah dasar dapat. Terima kasih ya. Terima kasih atas jawapan tersebut. Jadi saya buka sekali lagi lah kepada rakan-rakan yang ingin mengemukakan soalan. Dan tajuk kita pada hari ini adalah Guru Pembina Negara Bangsa. Kita Doktor, saya tambah sikit ya. Sebab okay. kalangan kita ada bukan orang Melayu ya. Muhammad bukan Melayu, Mr. Tan dan sebagainya. Dulu masa ada macam saya daripada remove class tu, lepas itu kita bercampur percampuran dan penyatuan perpaduan tu adalah satu yang terjadi secara evolusi, secara ini. Sebab kawan-kawan saya semuanya sama ada daripada estate berbangsa India ataupun daripada kampung baru berbangsa Cina, dan jadi kita punya tak payah kita laung-laungkan slogan perpaduan, memang kita padu pun. Saya bertumbuk dengan katalah kawan saya Ramesh, besoknya saya baik balik, kemudian saya boleh gunakan apa perkataan dengan Ramesh, dengan katalah dengan Likamfat dan sebagainya. Jadi slogan untuk penyatuan tu dia terjadi dengan sendirinya kerana sistem pelajaran masa itu agak terbuka dan juga ini. Sekarang ni bukanlah cikgu sebagai doktor sebagai penggubah dasar. Apa rasionalnya untuk kita letak pegawai JAKIM di setiap sekolah atau setiap darjah? Apa rasionalnya? Adakah kita sebab kita tengok polemik antara antara
ulama pun boleh menjadi satu, tidak cuma masa saya di, ini saya kongsilah, masa saya di macam di USAS dulu, antara orang Sikh dengan orang Usuluddin, dia tak boleh. Yang keluar daripada Jordan dengan daripada ini dengan daripada apa ni ini, jadi tapi yang ini another forum lah, not this forum. That's why doktor Ya, tak sesuai untuk this forum. Jadi tapi tadi penyatuan tadi zaman ya. dulu dia berlaku begitu saja. Ya. Pasal yang polemik itu kita tak, it's not the right forum. Okay, terima kasih. Itu tadi baik. Satu lagi saya nak highlight. Tadi saya dengar apa nama ni, Titah Sultan ya. Dia kata guru sebagai soldadu ya, dalam pembentukan apa nama, dalam pembinaan negara bangsa ni. Jadi boleh Tok Pak ulas lebih lanjutnya apa jangkaan ataupun harapan Baginda Sultan Raja Nazrin terhadap peranan yang perlu dimainkan oleh guru-guru ni sebagai soldadu pembina negara bangsa. Doktor tanya saya ke atau doktor buka Ya, ya, pada saya tanya buka apa ya Tok Pak. buka pada ni. Itu apa tadi kan apa, Sultan Baginda Sultan ada cakap tu kan. Ya, Jadi tak tunjukkan dapat diulas sedikit kan. bagi dia punya harapan dan juga bagaimana dia memertabatkan guru dan bagaimana berbuat terutang budi kepada apa ni, keluarganya, terutang budi sebagainya. Harapan uh, apa ni, Sultan Nazrin Shah selalunya pada orang yang ilmuwan, cikgu dan sebagainya, guru-guru memang sangat tinggi lah. Selalunya kalau dalam apa ni, dalam yalah, macam yang ini dia bawa ni, kemudian dia sanggup pergi ke sekolah. Dalam titah yang pertama ni sekolah ya. Sekolah dizahirkan semasa majlis peresmian Sekolah Kebangsaan Sri Samudra Sri Manjung. Maknanya bila baginda dalam dia punya kalender, dia boleh masukkan untuk buat perasmian sekolah ini. Maknanya macam mana tingginya. Selalunya yang ini hanya peringkat-peringkat negeri sahaja program tuanku kan. Tapi ini tuanku pergi ke apa ni, Sekolah Kebangsaan Sri Samudra. Kalau macam macam Sultan Yusof, Sekolah Sultan Yusof waktu adalah berkaitan dengan tuanku punya family nama tu kan. Tapi yang ini Sekolah Kebangsaan Sri Samudra, Sri Manjung, sekolah biasa. Jadi bagaimana tingginya dan hormatnya baginda kepada pendidik ya. Jadi memang saya rasa satu yang apa ni lah, jarang Pengiktirafan lah kita akhir. dapat Kira yang pengiktirafan kepada guru-guru akhir ya. ya. Baiklah, itu apa nama, kita pun dah sampai ke pukul 4 ni, dah sampai penghujung sesi perbincangan. Jadi saya uh, apa nama ni, bagi masa sedikit atau beri ruang sedikit kepada Pak Tok ya untuk membuat rumusan terhadap apa yang dikongsikan pada petang ini. Silakan Tok Pak Tok. Ya, terima kasih Dr. Berhadi kerana inilah kali kedua yang Datuk Dr. ni apa menjemput saya. Jadi saya terima kasih banyaklah kerana dapat apa ni, saya menzahirkan dari segi ucapan tuanku ni untuk kita kongsi bersama. Kerana kita kalau tengok tuanku adalah seorang yang sangat cendekiawan dan juga sangat
menghargai ilmu. Ya, segala ucapannya dibukukan, dibentuk dalam buku, menunjukkan bagaimana dan saya rasa kalau macam Dr. Abdul Hadi ada peluang untuk menjemput beliau ke majlis di PG Ipoh, jemputlah. Saya rasa baginda akan datang. Betul. Kalau pasal ilmu, insya-Allah baginda akan datang. Cuma Dr. Hadi sembah maklum, katakan ada problem, selalunya dia akan datang. Okay. Okeylah, apa nama, kita dah sampai pada penghujung apa nama sesi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada apa nama ni Pak Tok ya, uh, yang sudi berkongsi ya, apa nama ni tajuk guru pembina negara bangsa, siri apa nama ni titah apa nama ni Sultan Nasrin. Sultan Sultan uh, Sultan Sultan Nazrin ya. Ya, ya. Dan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ya. Ya. Alhamdulillah ya, kita rasa gembira pada hari ini. Biasa kita dengar pandangan ataupun apa pendapat daripada pakar-pakar. Hari ini kita dapat berkongsi ataupun mendengar pandangan daripada pihak istana ya, yang disampaikan, yang dikongsikan oleh Pak Tok sendiri ya. Pada yang baru masuk ya, Pak Tok ni sebenarnya merupakan gelaran dia Tuh Purba Diraja ya. Tuh Purba Diraja Haji Suhaimi bin Saidin, yang merupakan orang kaya 32 Perak. Bukan orang kaya dan Sorry, orang besar. Sorry, orang besar. Kalau orang kaya tu dia dah naik singkat lagi tu. Dari segi gelaran, sebab gelaran kita tu ada ada lipatannya. Jadi ya, orang besar ya. Orang besar ya. Orang besar 32. Dia kalau atas 32 tu orang besar pun 16 ya. Orang kaya-kaya bukit ada tu Panglima Bukit Gantang. Oh ya ya. Dia dah 16 ataupun 8 dah. Ya ya. Minta maaf tu tersilap soalan tadi. Saya terbaca yang apa tu poster nama tu. Itu ya, orang besar ke apa 32 ya. Baiklah ya, terima kasih banyak ya atas perkongsian kita. Alhamdulillah ya, dapat satu lagi perspektif daripada pihak istana terhadap guru pembina negara bangsa ya. Dan pada rakan-rakan sekalian ya, kita bolehlah ambil iktibar daripada apa yang ataupun maklum ni sebagai input kita pada petang ini ya. Jadi setakat itu dulu untuk petang ini slot CDL kita. InsyaAllah ya, kita akan bersiaran lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula lah ya. Jadi untuk petang ini kita tangguhkan dulu uh, slot CDL hands-on cluster IPG. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan jumpa lagi insyaAllah.